Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, inilah siri ulang kaji keseimbangan redox bab 1 tingkatan 5. Soalan pertama, apakah nombor peroksidaan bagi oksigen dalam hidrogen peroksida? Okey, ini ialah hidrogen peroksida. Kita ada jumpa juga dalam bab 7 kadar tindak balas penguraian hidrogen peroksida menggunakan mangkin kan? Penguraian hidrogen peroksida menghasilkan air dan oksigen. Okey, so nombor peroksidaan oksigen dalam sebatian hidrogen peroksida ni, nombor peroksidaan oksigen biasanya negatif 2, tetapi dalam sebatian peroksida, nombor peroksidaannya ialah negatif 1. Tapi kalau kita tak hafal, kita boleh kira je. So, hidrogen positif 1, darab ada 2. Ni H2O2 ya. Okey, tambah oksigen. Katalah kita tak tahu berapa nombor peroksidaan oksigen, kita boleh jadikan X. Darab 2. Sebab ada 2 oksigen situ. Sama dengan kosong sebab ini ialah molekul. So 2X sama dengan negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Okey. Kita boleh hitung atau kita boleh hafal siap-siap. So, jawapan dia B. Okey, rajah 1 menunjukkan 3 buah tabung uji yang mengandungi logam yang berbeza direndam di dalam air. Okey, so kita tengok rajah ni. Rajah ni kita ada logam apa? Ferrum, plumbum dan zinc. Okey. Logam yang manakah paling cepat terkakis? Okey, ini sebenarnya ada dalam buku teks eksperimen 1D. Dalam eksperimen tu tapinya bezanya eksperimen tu menggunakan hanyalah dawai kuprum dan besi dan elektrolitnya ada 3 larutan ni. Larutan natrium klorida sebagai elektrolit kerana kalau guna natrium klorida proses kakisan tu akan menjadi lebih cepat elektrolit yang lebih baik berbanding air. Okey, kita gunakan larutan natrium hidroksida dalam eksperimen 1D itu kerana larutan natrium hidroksida dapat digunakan untuk mengesan kehadiran ion kuprum 2 dan ion ferrum 2. Kalau ada ion kuprum 2 dalam natrium hidroksida, mendakkan biru terbentuk. Kalau ada ion ferrum 2 dalam larutan natrium hidroksida, mendakkan hijau terbentuk. Okey, balik pada soalan ni sekarang ni, kita gunakan air. Jadi, tak nampaklah mendakkan biru ke hijau ke. Okey. So, logam mana yang paling cepat terkakis? Logam paling cepat terkakis, mestilah logam yang paling lebih elektropositif. Okey, so kalau kita lihat ini ialah siri kereaktifan siri elektrokimia ni, semakin ke kiri ni, semakin elektropositif. So kita ada sekarang ni ialah zinc, ada ferrum dan ada plumbum. Jadi yang mana lebih elektropositif? Zinc. Jadi zinc akan lebih cepat terkakis. So jawapan A. Okey, bahan manakah adalah elektrolit? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Jadi kena hafal lah maksud elektrolit tu. Jadi kebiasaannya yang bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur dalam larutan aqueous ialah sebatian ion. Okey, jadi kita tengok mana sebatian ion. Sebatian ion di sini ialah natrium klorida. Yang lain ialah sebatian kovalent. Kenapa sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik? Kerana adanya ion-ion yang bergerak bebas. Okey, yang lain molekul tetapi yang pilihan 3 ni ialah asid etanoik. Asid etanoik ialah asid. Apa tarifan asid? Asid ialah bahan kimia yang mengion di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Jadi asid boleh mengion dan menghasilkan ion. Jadi terdapat juga ion-ion yang bergerak bebas. Jadi dua elektrolit di sini ialah 1 dan 3. Jadi jawapannya ialah A.
Okey, rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk membina sel kimia. Okey, jadi kita kena teliti bila diberi rajah, teliti rajah. Okey, tengok Di sini ada elektrod zinc, kemudian ada elektrod K dan elektrolitnya ialah asid etanoik. Ini ialah sel kimia. Tengok menggunakan voltmeter. Kalau lukis gambar ni label voltmeter ni. Kalau sel elektrolisis, di sini ialah bateri. Bateri pun label bateri. Okey, kalau kita perhatikan, arrow ni, kan arrow ni keluar dari zinc. Ini menunjukkan arah pengaliran elektron. Maksudnya sekarang elektron bergerak dari elektrod zinc ke elektrod K melalui litar luar. Bermakna elektrod zinc ni ialah terminal negatif, menermakan elektron. Okey, manakala elektrod K ni ialah terminal positif. Okey, di mana tempat elektrod yang membebaskan elektrod di mana proses pengoksidaan berlaku, elektrod tu dipanggil anode. So zinc ni dia derma elektron, jadi zinc ni ialah anode. Kalau kita tengok anode, A-N-O-D, A ni anode, N ni negatif, O ni pengoksidaan dan D ni derma elektron. Ingat manakala elektrod K ni terminal positif, terima elektron, jadi proses penurunan berlaku, jadi di sini dipanggilnya katot. Elektrod di mana proses penurunan berlaku. Okey, jadi disebabkan elektrod zinc ni ialah terminal negatif, maka elektrod zinc ni mestilah nilai inotnya lebih negatif berbanding elektrod K, berbanding K, logam K. Okey, jadi logam manakah yang sesuai digunakan sebagai elektrod K untuk menghasilkan nilai voltan yang paling tinggi? Kalau kita tengok pilihan jawapan, stannum, aluminium, magnesium dengan kuprum, kita sebenarnya dah boleh singkirkan magnesium dan aluminium. Kenapa singkir? Kerana magnesium dan aluminium nilai inotnya lebih tinggi. Okey, nanti kita tengok siri kepayan elektrod piawai. Kalaulah ini ialah sel kimia, ini yang saya sebut tadi, terminal negatif akan membebaskan elektron pergi ke terminal positif. Dan ini ialah rumus untuk mengira voltan bagi sel, inot sel. So formulanya ialah inot sel sama dengan inot terminal positif atau inot katot tolak inot terminal negatif, iaitu inot anode. Okey, so kita rujuk siri kepayan elektrod piawai. Seperti yang saya sebut tadi, di sini kedudukan zinc. Okey, kita harap ini ialah silibus baru, so insya-Allah rasa nilai inot ni diberi diberi. Okey, jadi kalau kita lihat berdasarkan siri kepayan elektrod piawai ni, walaupun soalan ni sebenarnya tak tanya nilai inot, dia nak nilai yang paling tinggi sahaja. Okey. Kita rujuk ni, magnesium kalau berdasarkan siri kepayan elektrod piawai, magnesium berada lebih negatif, nilai inotnya, aluminium pun lebih negatif. Tak bolehlah zinc mendermakan elektron sekiranya zinc berpasangan dengan aluminium atau magnesium. So aluminium, magnesium dah disingkirkan. Okey, jadi pilihan kita sekarang ialah stannum dan kuprum. Sekiranya kita tak diberi nilai inot, tapi kita hafallah siri kepayan elektrod piawai ni susunannya hafal, susunan logam tu, lithium, kalium, kalsium. Jadi bila kita hafal, kita tahulah bahawa jarak zinc dengan stannum berbanding jarak zinc dengan kuprum. Lebih besar, lebih jauh jarak antara dua elektrod dalam siri kepayan elektrod piawai ni, lagi besarlah nilai inotnya. Lagi jauh jarak antara dua elektrod, merujuk pada siri kepayan elektrod piawai, lagi besarlah nilai inot sel atau nilai voltan sel. Okey. Sekiranya kita diberi nilai, kita nak kira, kita bolehlah kira menggunakan formula ni. Okey, nanti kita akan dapatlah bahawa yang lebih jauh, yang lebih besar nilai ialah kuprum. Okey.
Okey, air laut merupakan sumber tenaga boleh diperbarui yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Logam manakah yang sesuai dijadikan sebagai anod jika air laut dijadikan sebagai elektrolit? Kita tahu air laut mengandungi ion-ion seperti ion kalsium, ion magnesium kan. Kalau masin tu ada ion natrium, okey. Manakala logam aluminium dijadikan sebagai katod dalam satu sel kimia. So kalaulah aluminium ni dijadikan katod, bermaksud aluminium ialah terminal positif. Okey. Jadi kalau terminal positif, mestilah nilai E naught aluminium ni kurang negatif atau lebih positif berbanding nilai E naught bagi anod. Okey. Jadi dengan merujuk siri keupayaan elektrod piawai, okey, kita tak perlu tahu nilai E naught sebenarnya. Kita hanya rujuk kedudukannya sahaja. Tapi kita lihat pilihan jawapan dulu ya. Kita ada strontium dengan magnesium sekarang ni. Okey. Platinum ialah elektrod lengai. Elektrod lengai. So kita boleh kecualikan platinum. Okey, dengan merujuk siri keupayaan elektrod piawai. Okey, so kita ada aluminium di sini. Logam yang nak dijadikan sebagai anod mestilah lebih negatif berbanding aluminium. Kerana logam tu ialah anod. Jadi untuk jadi anod atau terminal negatif, dia mestilah lebih negatif. Jadi yang lebih negatif kita ada sini pilihan jawapan magnesium dengan strontium. Jadi yang lebih negatif tu ialah magnesium. So pilihan jawapan kita ialah magnesium. Logam manakah yang boleh diekstrak daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon? So, untuk jawab soalan ni, kita rujuk kepada siri kereaktifan logam. Ini ialah siri kereaktifan logam. Kita ada kalium, natrium, magnesium, aluminium dan lihat ni, kedudukan karbon tu ialah di sini. Okey. So, kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya ditentukan berdasarkan kepada kereaktifan logam. Kita lihat ni, semakin ke atas, semakin reaktif. Jadi, 4 logam yang di atas ni, logam yang sangat reaktif. Jadi, cara untuk mengekstraknya ialah secara elektrolisis. Manakala logam yang di bawah karbon ada beberapa perbezaan kereaktifan. Zinc, ferrum, strontium, plumbum, sederhana, reaktif. Cara terbaik untuk mengekstraknya ialah secara penurunan oleh karbon. Yang ni lah soalan ni tanya sekarang ni. Okey. So logam kita ada sekarang argentum. Argentum berada di sini. Aluminium yang atas ni dan zinc. Okey. So jawapannya ialah zinc. Okey, bahan manakah yang digunakan untuk menukarkan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3? So, kita tengok penukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3. Ini ialah proses apa ni? Nampak? Mendermakan elektron. Nombor pengoksidaan meningkat dari positif 2 kepada positif 3. Ini ialah proses pengoksidaan. Jadi, kita perlukan ejen pengoksidaan. Jadi, mana antara A, B, C, D ni ialah ejen pengoksidaan. Jadi, ejen pengoksidaan yang sesuai ialah air bromin. Okey. Kalau kita lihat sini, nampak ni. Kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Bromin ni boleh bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi pemindahan elektron pada suatu jarak. Bila soalan sebut pemindahan elektron pada suatu jarak, katalah soalan suruh huraikan eksperimen. Jadi eksperimennya ialah ni lah yang tiup U ni. Okey, tiup U. So kita ada 2 lengan sini, satu diisi dengan larutan kalium iodida dan satu lagi lengan tiup U diisi dengan kalium manganat 7 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. Nampak kita gunakan galvanometer, label galvanometer dan elektrod karbon. Elektrod lengai boleh juga kita gunakan elektrod platinum. Kadang-kadang nama karbon ni digunakan nama grafit. Grafit pun ialah karbon lah, elektrod lengai.
Okey, nyatakan fungsi bagi Y. So, Y ni biasa kita guna asid sulfurik cair. Jadi, fungsi bagi Y ni ialah titian garam berfungsi untuk membenarkan pengaliran ion. Pengaliran ion. Berdasarkan nilai E0 berikut, susun ion berikut dalam tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan. Okey. So, kita ada nikel, kalsium dan stannum. Dengan nilai E0-nya. Nilai E0 ni kalau kita perhatikan ni tak tersusun ni. Okey, kalau kita rujuk kepada siri kupaian elektrod piawai, kita dapati bahawa nilai E0 yang lebih negatif akan berada lebih atas. Okey. Jadi, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat bila menuruni siri kupaian elektrod piawai ni. Jadi, kalau nak tertib menaik, tertib menurunlah. Jadi, menurun. Okey, yang lebih negatif ialah kalsium. So, susunannya ialah kalsium. Kemudian, mana lebih negatif? Nikel. Nikel. Dan akhir sekali ialah stannum. Okey, kalsium, nikel, stannum. So, jawapan ialah B. Okey, soalan seterusnya. Raja 4 menunjukkan suatu susunan radas bagi penyaduran sudu besi. Boleh rujuk eksperimen ni dalam aktiviti dalam buku teks muka surat 45. Okey, kalau kita perhatikan gambar raja, raja mestilah diteliti dengan betul-betul. Okey, sekarang kita nak sadur sudu besi. Okey. Bila sekiranya kita melukis gambar ni dalam soalan struktur atau esei, label mestilah ditulis sudu besi atau objek apalah, kunci besi, mesti ada perkataan besi. Sudu saja tak boleh. Okey, kemudian kita ada bateri, label lah bateri. Ini ialah rheostat ni. Fungsinya untuk mengawal arus. Sekiranya kita nak dapat hasil saduran yang lebih cantik, kita gunakan arus yang lebih kecil. Okey. So, apakah P dan larutan X? Jadi, kalau dalam penyaduran logam, apa yang kita perlu tahu ialah, kita ingat formula ni. Lauk. 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 Lauk ni apa? L ni ialah logam. Logam penyadur. Logam penyadur di anod. Okey. Dan objek yang hendak disadur di katod. So, betul lah susunan ni kan. Jadi, apakah logam penyadur ni? Apakah larutan X ni? Syaratnya, kalau larutan ni syaratnya ialah mesti menggunakan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. Jadi, kalau kita nak sadurkan, contoh kita tengok jawapan A. Kalau kita nak sadurkan sudu besi dengan ferrum, tak menasabahlah. Ferrum ialah besi. Takkan sudu besi nak sadur dengan besi lagi kan? Tapi katalah mestilah guna larutan dia yang mengandungi ion ferrum. So, ini mengandungi ion argentum. Jadi, ni salah. Okey. B. Kita sadurkan dengan argentum. Mengandungi larutan argentum nitrat. B lah. Betul lah ni. Dan argentum, logam argentum ialah logam yang berwarna kelabu berkilat. Lebih cantik. Okay. So, C. Nak sadur dengan argentum tapi larutannya mengandungi ion ferrum. So, ni salah ni. Dan D ni salah lah. Okay. Kita tak sadurlah sudu besi dengan besi lagi. Ferrum ialah besi. Okay. Tujuan penyaduran ni sebenarnya ialah untuk apa? Besi kan mudah berkarat. Jadi, tujuan penyadurannya untuk supaya lebih tahan kakisan, supaya kita tak nak pengaratan besi itu berlaku. Okey, sekian saja daripada saya. Harap video ni dapat membantu semua murid menghadapi SPM.